Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Apa khabar saudara Syah Ibrahim, saudara Zamari LC, antara teman yang sentiasa menemani saya. Begitu juga saudara Jamaluddin Rashid, saudara Mat Zaki, saudara Azrul Jalil, saudara Zamari LC dan saudara Izzuddin, saudara Fazil Yub, saudara Zek Zul, saudara Haris Sani. Apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Saudara Adilo, Laila, Nasir, saudara Zikri, begitu juga saudara Thomas Tan. How are you Thomas? Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, saudara Ahmad Mab, saudara Said Wahab, salam ke kanda katanya daripada Tanjung Piai hadir ya. Said Wahab, apa khabar saudara Said? Abike, Puan Robiah binti Osman, itu juga Sayulan, jangan saya Sayulan, saudara Awam Muhammad, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, Adi Usin, Adi Putra dari Kuching Sarawak, saudara Muhammad Nazri, saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka, saudara Nur Jumah Abdul Razak, selamat malam. Puan Rosni Kuringot dari Sarawak, saudara Nur Azman, saudara Rosmini dari Pontian Johor, Papa Rob pun ada juga saudara. Itu juga dengan saudara Puan Hamidah, saudara Awang Yusof, Puan Sharifah Hafifah dari Pasir Gudang Johor, saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara Nur Remy Jaafar, saudara Hamzah Hussein, Razam Midin, saudara Mazli Syamsuddin, Rubidin dan pasangannya, saudara Akbar Tajuddin dari Kuh Lontar. Di mana tu? Salam dari Dr. Kuh Lontar. Saudara Syarani Salman dari Sri Iskandar, saudara Cengkerik Baru, Cengkerik Rimba dari Sarawak, saudara Mayburn, saudara Benyam, saudara Saadiah Jelani, daripada Saadiah Jelani, daripada kata Keramat Mai katanya. Itu juga saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat Johor, saudara Jamaluddin Rahani, Mahasin Harun dari Bukit Jalil, saudara Maha Hasan, Cik Pa dari Terengganu, saudara Haji Zakaria Pak Bilal, apa khabar Tuan Haji dari Paya Rumput Melaka, saudara Datuk Khairuddin Hayat, apa khabar Tok? Selamat malam. Warung Kudap-Kudapan Ismatim Ahmad, terima kasih. Saudara Razak Yusof, begitu juga dengan saudara Muhammad Isa, saudara Sofil, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Jaharuddin, saudara Sofi Haji, saudara Adnan Muhammad, kita juga saudara Muhammad Sapri Zainuddin, selamat malam. Saudara Khairuddin Azmer, Tok Baluk Abdul Zaidi, saudara Tok Baluk Adi Zaidi, Haji Azhar belum manap, Tuan Haji moga sihat. Muhammad Armi, salam dari Shah Alam, kata Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Arifin, salam Madani, saudara Atuk ni, saudara Abdul Malik, saudara Nazri dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf saudara. Itulah saya cuba gunakan waktu sekitar 3-4 minit. Jangan marah saudara, banyak kawan-kawan minta supaya saya buat cepat-cepat katanya, masuk gear 3, gear 4. Mana boleh begitu saudara, satu-satu. Orang Cina kata man-man, saudara Jamaluddin. Baik saudara, memulakan bicara saya hari ini tentulah memberi laporan tentang kedudukan serangan virus corona COVID-19 yang merupakan hari yang ke-1069 hari saudara. Hari ini 20 Februari, hari Isnin. Serangan COVID-19 sudah pun menjangkau angka 1069 hari. Bagaimanapun menurut saudara Jamil Idris dan saudara Ryu, laporannya hari ini semalam agak melegakan. Kerana kemarin 212 tapi semalam susut kepada 186. Ini menjadikan angka kumulatif 5,041,007 orang. Angka sembuh 4,994,718 orang. Tapi bagaimanapun ada satu kematian saudara. Menjadikan jumlah angka yang telah mati terkumpul 36,956.
Bagaimanapun melihat daripada penurunan daripada 212 kepada 186, kita ucapkan tahniahlah kepada Dr. Zaliha Mustafa di Kementerian Kesihatan yang masih lagi belum jerih untuk berusaha memutuskan jaringan COVID-19. Saudara Mak Sepana UMNO terus marah, katanya, Lim Boon Chang, apa khabar, terima kasih. Yus Ai, yang saya harap dari anda ada like, share dan subscribe. Itu saja yang saya minta daripada anda. Hari ini tadi saya daripada Ibu Pejabat UMNO bekerja balik ke rumah, meneruskan pencarian bahan-bahan untuk saya bicarakan malam ini dengan saudara. Letih badan tak saya kira. Yang pentingnya anda bahagia, saya hilang rasa letih kalau melihat like, share dan subscribe ini berterusan daripada anda. Itulah yang menghiburkan saya dan mengurangkan rasa letih saya, saudara. Yang saya harap daripada anda, tekan saja like, share dan subscribe, saudara. Menurut Saudara Jamil Idris, terdapat peningkatan di 7 buah negeri. Walaupun disusut pada 186, tapi 7 buah negeri meningkat. Tak banyaklah meningkat 2-3, saudara. Dan susut di 7 buah negeri. Sementara Labuan dan Terengganu sifar. Alhamdulillah. Tiada jangkitan di Labuan dan Terengganu. Dan di Selangor jangkitannya meningkat sedikit, iaitu 78 daripada 69, saudara. Iaitu 9 orang tambahan di negeri Selangor. Artinya 78 jangkitan untuk semalam. Keadaan ini saya lihat seluruh negeri, semua negeri, seluruh negara jangkitannya di bawah angka 100. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Zaliha atas usaha-usaha yang murni itu. Baik, saudara, kita masuk segmen e-commerce. Cuma saya ingin berpesan pada anda, pastikan kalau anda menaiki kenderaan awam, pakai pelitup muka, lakukan penjarakan sosial. Sebab ini untuk kita berusaha memutuskan jaringan COVID-19. Saudara, kita masuk segmen e-commerce dan saya harap kalau teman-teman yang punya produk rasa nak sesema pula sebab hujan hari ni di Kuala Lumpur tadi, saudara. Dah tua-tua ni kena hujan, dia rasa sikit-sikit mamai sikit. Dan jika anda mempunyai produk untuk diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar masih memasarkan produk setangi bakur dan juga haruman minyak wangi daripada tanah Arab yang dibuat berasaskan kepada kayu pati kayu gaharu. Kalau tak dapat berhubung Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, saudara, dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman di Lembah Kelang, bolehlah berpesan kepada saudara Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang akan dihantar terus ke rumah anda. Dan jangan lupa makanan terakhir yang saya suka, saudara, makanan ini, iaitu popia sira Lady Maria. Mengasyikkan, harganya pun murah, tak mahal mana, sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis, saudara. Jadi saudara bolehlah hubungi saudara Nizam, saudara, di talian 0194351203. Usai e-commerce. E-commerce ni kena ada untuk berniaga, saudara. Kita pun tak berapa hari lagi dah nak puasa dah, saudara. Saat ini kita menyantuni dalam segmen naluri kehidupan. Saya ingin menjelaskan supaya jangan menjadi pertikaian. Saya bukan ustaz, saya jauh sekali sebagai da'i. Saya menyatakan apa yang dikirimkan oleh teman-teman kepada saya, yang saya tatap, saya baca, saya lihat sesuai untuk perkongsian kita bersama. Saudara, kerana saudara saat ini di mana-mana jua sekarang ni, sekarang ramai umat Islam yang mengaku bersaudara, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan yang ditegah oleh agama kita seperti memutuskan hubungan silaturahim. Kita saling benci-membenci, berdengki dan bermusuh-musuhan. Kerana baginda Rasulullah SAW berpesan, maksudnya janganlah kamu semua saling memutuskan hubungan, jangan saling membenci, jangan saling berdengki, dan juga jangan saling bermusuh-musuhan. Jadilah kamu semua itu hamba Allah sebagai saudara. Tidak halal bagi seorang Muslim jika ia bermusuh dengan saudaranya melebihi 3 hari. Nak bergaduh pun boleh bergaduh, tapi dalam tempoh 3 hari mesti sallu ala Nabi, menyantuni semula. Jangan diputuskan hubungan persaudaraan sesama ummah, saudara.
Jadi walaupun ingatan ini sering kita dengar saudara, tapi permusuhan sama saudara, seagama masih tetap berlaku. Ini sebab munjuran politik punya pasal lah saudara. Malah sehingga bertahun-tahun lamanya. Jadi apakah mereka tidak pernah mengambil peduli tentang pesanan baginda Rasulullah SAW ini, sehingga perbuatan seperti itu sudah menjadi perkara biasa kepada mereka? Kerana kesan dan akibat daripada perbuatan ini tumpuan untuk mengukuhkan kedudukan umat Islam selalunya gagal dan pihak luar sentiasa mengambil kesempatan. Sedangkan baginda Rasulullah SAW sudah pun meninggalkan pesan kepada umatnya. Tapi sayangnya saudara, pesanan tersebut tidak mahu dijadikan panduan. Manakala di kalangan bukan Islam pula mereka melihat seperti ini sebagai mengelirukan kerana umat Islam sendiri tidak mematuhi ajaran yang disampaikan. Jadi orang bukan Islam dia tengok, dia kata macam mana yang umat Islam ni? Mereka sama sendiri pun bergaduh. Pesanan baginda Rasulullah mereka tak patuhi. Sepatutnya kita menunjukkan contoh yang baik. Saudara, gelar Malaya orang politik yang buat sama aja katanya. Betul lah saudara. Saudara Fazilah daripada Penang hadir, saudara. Saudara Bahar Ismail dari Batu Cape, saudara Mat Sepana, anda harus bersetuju dan tidak bersetuju. Tak gitu? Betul saudara. Sebab saya juga menerima kiriman sahabat saya daripada saudara Rosli Ismail. Saya ucapkan terima kasih kerana saya lihat kirimannya agak cantik untuk perkongsian kita bersama malam-malam ini saudara. Kerana katanya yang sulit itu adalah ikhlas saudara. Yang susah itu sabar. Yang menipu itu saudara adalah dunia. Yang singkat itu adalah waktu. Yang berat itu adalah amanah. Memang berat saudara untuk menunaikan amanah. Yang berharga itu adalah iman. Yang dekat itu sebenarnya saudara adalah kematian. Dan yang besar itu adalah hawa nafsu. Hayati sebenarnya saudara. Yang mudah itu saudara adalah untuk berbuat dosa. Mudah sangat. Yang sering kita lupa adalah untuk bersyukur. Yang mententeramkan diri kita adalah berzikir. Yang menolong ke neraka itu adalah lidah. Jangan lupa saudara. Yang membantu dan menolong kita untuk menuju ke neraka nanti adalah lidah. Yang membakar amal itu apabila kita mengumpat. Dan yang ditunggu oleh Allah adalah taubat. Allah menantikan kita melakukan taubat. Itu saja. Terima kasih saudara Rosli Ismail. Saya lihat culipan begini. Wajar untuk saya wawarkan kita bersama agar kita fikirkan. Saudara, ini benda-benda yang baik kita harus berkongsi saudara. Begitu juga bila kita lihat mutiara kata kiriman Datuk Sri Ali, katanya berusahalah perbaiki hatimu. Kerana jika hati kita baik, maka perilaku dan ucapan kita pasti baik. Segala-galanya baik kalau hati kita baik. Tapi kalau hati kita tak baik, kita lihat semuanya tak betul. Itu masalahnya saudara. Baik saudara, saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya sentiasa berwaspada. Janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis saudara. Baik. Hari ini sudah masuk hari yang ke-76. Sudah 76 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang dipacu oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan hasrat untuk menangani derita rakyat. Sudah 76 hari, tinggal sekitar 24 hari saja lagi saudara. Dan kita juga sekarang ni menanti sekitar 31 hari. Tak lama dah saudara. Tinggal 31 hari lagi lambaian Ramadan akan hadir. Lebih kurang sebulan je lagi. Sebab itu saya katakan saudara, tutet sampailah kita pada bulan Ramadan. Asalnya saudara Abdul Halim Majid pelik juga sekarang ni. Ramai look dari pakaian macam kod agama, tapi sedih dengan perangai. Saudara Abdul Halim Majid, itulah keadaan saudara Halim. Mereka luaran saja nampak baik, tapi dalamannya tidak menentu saudara. Jadi sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT agar kita sempat untuk menikmati hadirnya lambaian Ramadan. Tinggal 31 hari lagi saudara. Bicara kita malam ini saudara, kita mulakan dengan pantun kiriman Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ikan sebelah masak berkuah, pindang linang dipesan sampai. Yang kalah pula bertuah, yang menang terkapai-kapai. Itu pandangan Pak Nazil. Dalam dia tak apa sihat, dia fikir-fikir betul juga dia kata. Yang menang tu lebih banyak daripada UMNO, terkapai-kapai.
Tapi kita yang kalah ni dengan 30 kursi saja, sudah dilihat seperti bertuah berada dalam kerajaan. Tambah Pak Nazir lagi, kunang-kunang berkelip di paya, malam gelap, bercahaya tak sangka. Bukan senang menjadi kaya, silap-silap masuk neraka. Pak Nazir mengingatkan kita, bukan senang nak jadi kaya, jadi janganlah mengejar kekayaan itu, kita lakukan segala-galanya, akhirnya kita terjebak untuk ke neraka nanti, saudara. Ingat, saudara, terima kasih Pak Nazir. Saya mendoakan Pak Nazir diperoleh sihat walafiat. Saudara, teruskanlah berkarya untuk kita berkongsi. Kapten Bersara Senain, Waalaikumsalam. Saudara Nazri, dia salam dari Seremban. Saudara Azlan Yusof, itu juga dengan Saudara Alia, Cik Long, Saudara Mikomo. Itu juga dengan Delhi Mira Beach. Ini daripada Kelantan, saudara. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar tuan? Beliau dari Besut, Terengganu. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan ini, mesti saya mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak bertanggungjawab sama sekali, saudara. Begitu juga atas kiriman apa-apa kata-kata pun saya tak bertanggungjawab. Andainya ia melanggar ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebab itu, berhati-hati dan gunakanlah bahasa yang baik dan jangan kita melanggar, saudara, ketetapan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini adalah pencerahan politik, matlamatnya hanya sekadar memberi informasi, tidak lebih daripada itu. Andainya saya memberi pandangan, memberi pencerahan, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, ya, saudara Abdul Ghaffar Ibrahim, Legasi Warino daripada Penang, saudara. Penang, sebut Penang ni tinggal nak makan nasi kandar. Nur Azila Yahya, saudara, dia minta add to the moderator, katanya. Saya tidak punya moderator, seorang-seorang, saudara. Ingat, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara nak berbahas, nak berhujah, saya memohonlah, gunalah bahasa yang baik, sebab kita warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek kehidupan secara harmonis, saudara. Cuaca di Kuala Lumpur tadi, hujan waktu petang. Nampak gayanya sejak 3-4 hari ini, waktu petang di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, petang hujan. Pagi panas lit-lit. Tapi tidak mengundang banjir lah. Cuma saya dapat berita mengatakan di Sabah Jaya ada sedikit banjir mengejut. Banjir itu berpunca daripada saluran yang tersekat. Negeri-negeri lain, alhamdulillah, saudara. Saudara, kita terus masuk. Saya ingin melaporkan apa yang berlaku di Parlimen hari ini, saudara. Saya melihat Parlimen agak mengecewakan. Masih lagi mengecewakan kita. Apabila ahli-ahli Parlimen masih lagi bercerita yang bukan soal rakyat. Rakyat dahagakan perjuangan daripada setiap ahli Parlimen. Sewaktu kita memilih mereka dan menghantar mereka ke Parlimen, sewajarnya ahli Parlimen itu memperjuangkan kehidupan rakyat. Tapi saya lihat sendiri, ya, sebagaimana apabila perbahasan berkisar tentang ucapan terima kasih, menjunjung kasih ke bawah duli yang mulia Tuanku Agung kerana merasmikan sidang ke-15 Dewan Rakyat, saudara. Saya lihat contoh, sewaktu ahli Parlimen dari Padang Serai, itu Datuk Azman Nasaruddin, dia berucap tapi dia dicelah. Pencelahan yang dilakukan oleh Datuk Saudara Sani, nama dia Sani apa ni? Sani Hamzan, itu ahli Parlimen dari Ulu Langat. Bagi saya isunya isu remeh. Apabila beliau merasakan tak puas hati, minta supaya Dr. Halimah, ahli Parlimen daripada Kapar, yang menyuarakan kegusarannya bahawa makanan ataupun juadah, juadah apa dipanggil, juadah rahmah, yang cuba diwujudkan di 15,000 kawasan premis perniagaan. Dr. Halimah minggu lalu menyatakan
bahawa beliau gusar apakah juadah ramah itu menepati kualitinya. Kalau harga murah, dia bimbang kalau kualitinya juga tak baik. Ahli Parlimen Kapar itu cuma mungkin beliau terlepas cakap mengatakan bahawa beliau bimbang kalau makanan tak sihat. Dia sebagai seorang doktor, Dr. Halimah, dia kata kalau makanan tu tidak sesuai, tak sihat, boleh mengundang katanya tentang penyakit seperti kanser dan sebagainya kalau makanan itu tidak bernilai. Tetapi nampak gayanya ahli parlimen macam Saudara Sani terus bangun menyanggah dan minta ditarik balik, sehingga kan tadi agak panjang jugalah perbalahan itu, saudara. Jadi saya merasakan waktu di parlimen terbuang hanya untuk mempertikaikan ucapan Dr. Halimah yang dilontarkan oleh beliau minggu lalu. Dr. Halimah adalah daripada parti PAS, mewakili parti PAS di kawasan Kapar. Kita tak ambil kisahlah you parti mana pun. Dan hari ini beliau telah pun diangkat oleh rakyat sebagai ahli parlimen, wakil rakyat di kawasan Kapar. Walaupun saya baik dengan mantan ahli parlimen Kapar, tapi saya terima kasih pada Yang Bahagia Datuk Abdullah Sani kerana kita menghormati pilihan rakyat yang menghantar Dr. Halimah sebagai ahli parlimen. Dr. Halimah cuma menyuarakan pandangannya, tetapi bukanlah untuk mengajak wujudnya polemik politik yang berterusan daripada minggu lepas sampailah hari ini. Saya pun dah mengulas, bukan saya tak ulas. Bendanya saya katakan bahawa apa yang dilontarkan oleh Dr. Halimah itu hanya persoalan apakah makanan itu benar-benar berkualiti, menempati kualiti. Sebab kalau harga murah, tentulah barangnya tak baik. Itu kata Dr. Halimah. Tapi pecanggah ini berterusan. Jadi masa yang sepatutnya dihabiskan untuk membincangkan masalah rakyat ini terbuang. Saya kena ingat, saudara, parlimen ni macam kalau kita lihat macam filem Nujun Pak Belalang, Sultan duduk, lepas para menteri pun mengadu hal, kawasan saya perlukan racun tikus, perlukan baja. Lebih kurang begitulah gambarannya, saudara. Jadi sepatutnya ahli parlimen ini melontarkan kehendak rakyat yang akan didengar oleh Pak Menteri. Pak Menteri ini kalau dia tak datang pun, pegawai-pegawai dalam parlimen itu akan mencatatkan. Ahli parlimen Gua Musang, ahli parlimen Kuala Ketik, ahli parlimen gini minta 1, 2, 3 untuk rakyat. Sepatutnya begitu. Tapi ini tidak. Isu persoalan tentang makanan rahmah jadi isu yang dibangkitkan di parlimen. Macam juga minggu lepas saya agak terkesan dan rasa tak seronok bila mendengar cerita ataupun ucapan daripada ahli parlimen dari Langkawi, sahabat saya Datuk Syuhaimi. Saya bila cerita soalnya tentang masalah payudara yang dibelah oleh anaknya hanya disebabkan oleh masalah dadah apa semua, saya rasa jangan gambarkan yang bukan-bukan. Cuma nyatakan negara kita masih lagi menghadapi masalah dadah dan minta agar Kementerian Dalam Negeri menangani persoalan ini. Tak payahlah bergelit-gelit. Dia saya tahulah tag mana bagus, tag mana yang tak baik. Jadi buat apa anda wakil rakyat? Apakah bahasa-bahasa begitu ataupun persoalan itu dilontarkan di parlimen? Saya bila tengok, bila parlimen tu rasa saja, tapi kena dengar juga. Kalau saya tak dengar nanti, saya tidak dapat memberi pencerahan pada anda. Dalam kebosanan itu dengar juga apa yang akan dicakap oleh ahli parlimen. Begitu juga saya macam hari ini. Macam ada dua ahli parlimen macam Syed Saddiq. Dia bercakap tentang lain tak ada. Dia kata bahawa kerajaan yang baru ini mestilah menyediakan peruntukan untuk setiap wakil rakyat. Kononnya untuk rakyat lah. Okey lah juga permintaan dia. Tapi apa spesifiknya? Kalau diberi pada wakil rakyat peruntukan yang banyak, apakah mereka akan gunakan wang itu untuk rakyat atau untuk kepentingan peribadi? Itu masalahnya. Sebab dia kata kementerian atau kerajaan perpaduan bertanggungjawab menyediakan peruntukan yang adil. Untuk apa? Itu masalahnya, saudara. Jadi saya melihat hari ini sidang parlimen habis begitu saja. Itu keadaan sekarang, saudara. Ini dah masuk 76 hari dah. Wujudnya kerajaan perpaduan yang berusaha untuk menangani derita rakyat. Dan apakah kita akan menanti 4 hari lagi? Sebab 4 hari lagi parlimen yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan bajet. Tinggal 4 hari lagi, insya-Allah hari Jumaat.
Barulah waktu pembentangan nanti, barulah kita tahu dasar ekonominya macam mana, kedudukan keuangan kita macam mana. Dalam bagaimanapun saya gayat, saudara. Tadi saya berbual dengan beberapa orang teman-teman kalangan ahli Dewan Undangan Negeri, ada speaker Dewan Negeri ada 2 orang. Waktu saya bertandang ke rumah UMNO tadi, masing-masing menggambarkan bahawa kedudukan ekonomi yang masih belum mantap, yang masih lagi terawang-awang kedudukannya. Wang di poket rakyat semakin berkurangan. Harga barang masih lagi belum dapat dikawal secara mantap. Jadi kehidupan rakyat semakin sukar. Dalam keadaan begini, siapa yang akan dipersalahkan? Sebab itu kita mengharapkan pada 4 Februari nanti, apabila Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan bajetnya, biarlah ada sesuatu yang boleh menggembirakan rakyat. Tapi saya yakin, saudara, saya yakin tentulah bajet kali ini juga bukanlah sesuatu yang boleh diraikan begitu saja. Yang kita harapkan adalah sesuatu pengumuman yang boleh letakkan sandaran, tapi bukan sesuatu yang pasti. Kerana saya melihat ekonomi, bila saya berbual tadi dengan 2 orang speaker Dewan Undangan Negeri dan beberapa orang ahli parlimen, beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli politik, mereka menyatakan bahawa kedudukan sekarang ni masih lagi dalam keadaan yang tidak selesa kepada rakyat. Ini kegusaran saya, saudara. Malahan kita juga berbincang, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat berkemampuan, tapi beliau macam selalu saya katakan, beliau tidak mempunyai tongkat sakti untuk lim salabin. Jadi tak jadi, saudara. Sebab beliau inherit, beliau mewarisi hutang yang begitu besar, 1.5 triliun, bukan benda yang sikit. Kalau setakat 300-400 bilion tu bolehlah juga, saudara. Tapi kalau ada 1.5 triliun, kalau nak menyantuni kehendak sepenuhnya dalam saat begini, apakah kerajaan akan meminjam lagi? Meningkat lagi. Dan sedangkan matlamat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata dia berusaha untuk mengurangkan hutang. Kalau nak kurangkan hutang, tentulah perbelanjaan ini juga akan dikurangkan. Cuma kita melihat, tadi kita berbincang juga tadi, walaupun kita warga UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pimpinan Parti Keadilan, tapi sebab dah bersama dalam sebuah kerajaan perpaduan, kita memikirkan juga apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi meneruskan unjuran politiknya. Sebab kita melihat bahawa cara Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap dan sebagainya menggambarkan seolah-olah dia ni seorang parti pembangkang, bukan kerajaan. Itu gambarannya, saya. Tak habis-habis masih lagi menyerang. Dan orang serang tu sekarang ni Sri Mahyudin. Nampak gayanya pertelagahan politik ni berterusan. Saudara, malah berkali-kali dia kata beliau tak campur tangan dalam isu kepincangan. Tetapi bila dia kata biarlah SPRM siasat, sudahlah, tak perlu lagi. Sekarang ni rakyat nak tahu apa yang akan disantuni oleh beliau. Dia jangan ucap dari segi sebagai parti pembangkang. Sepatutnya kita biar pihak polis, pihak Suruhanjaya, SPRM, pihak pendakwa rakyat, kalau salah bawa ke mahkamah. Sekarang ni malahan apabila kita melihat isu duit kumpulan wang simpanan pekerja ni masih lagi berterusan, jadi berantakan. Betul memberi alasan itu dan ini, rakyat bukan dia nak fikirkan soal alasan. Yang rakyat fikirkan sekarang ni, aku ndak keperluan mendesak. Duit kami ada, bukan tak ada, tapi dalam tabungan kumpulan simpanan pekerja. Fikirkanlah bagaimana supaya dapat dikeluarkan, dapat diberikan pada pencarum-pencarum yang memohon, yang bersasar. Sebab itu mereka mengatakan permohonan mereka adalah bersasar. Tapi saya melihat pimpinan masih lagi mengatakan itu dan ini, dan akhirnya rakyat dijengah kecewa. Itu keadaan sebenar, saudara. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu melihat rakyat berada dalam keadaan kekecewaan? Saya tak tahu, mungkin gamaknya dalam pembintangan bajet nanti akan disantun ataupun disentuh soal kumpulan wang simpanan pekerja. Saya harap supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim berhati-hati, jangan sampai desakan untuk mendapatkan pengeluaran KWSP ini menjadikan rakyat pula terus marah. Dan apa yang dialami oleh Perdana Menteri yang terdahulu, 4 Perdana Menteri dulu dilihat dibenci oleh rakyat apabila mereka gagal untuk memenuhi cita rasa atau kehendak rakyat. Sebab rakyat melihat cara yang paling mudah, duit ada dalam tabung, keluarkanlah, bukan banyak pun.
Bukan banyak. Macam saya katakan semalam, bahawa menurut Timbalan Menteri Kewangan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ada 983 bilion simpanan ataupun aset. Cuba-cubalah dicairkan. Saya nak cakap lebih tak nak lah saudara. Tapi saya haraplah ada sesuatu dapat lakukan. Kerana kalau kita lihat, kerajaan sebelum pimpinan Datuk Seri Ibrahim juga telah pun menggunakan wang WKWSP. Dengar apa kata Tan Sri Muhyiddin? Antara sebahagian daripada rangsangan ekonomi yang melibatkan sampai 600 bilion itu termasuklah dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Tapi tak tahu apakah wang itu dia termasuk pengeluaran ataupun digunakan. Kita tak tahu. Ya, ini tidak didetailkan. Kita nak tuduh tak baik saudara. Tapi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja harus, sebab saya katakan Kumpulan Simpanan Pekerja pegawainya haruslah menerangkan. Tetapi bagaimanapun janganlah dihampakan harapan rakyat. Itu saja. Saudara, saya melihat saudara bahawa matlamat saya mewujudkan live ini adalah saya nak menyuarakan isi hati dan cita rasa rakyat. Tak lebih daripada itu saudara. Saya bukan nak bertanding apa-apa jawatan pun. Yang saya mahu melihat kehidupan rakyat disantuni oleh pimpinan negara saudara. Itu saja. Lebih tak ada saudara. Dan sekarang ni kena ingat, kena ingat orang yang telah pun disingkirkan daripada anjung kuasa disiplin dana. Dr. Mahathir pun sekarang ni masih lagi merencanakan sesuatu. Cuma kita gelak lah. Tadi pun saya berbual dengan sahabat saya, Saudara Zamil Ibrahim. Dia kata cekai lah. Dia tubuh parti itu, dia keluar berapa kali. Dr. Mahathir wujudkan parti UMNO selepas diharamkan. Jangan lupa saya, lepas diharamkan, dia tubuh ke UMNO, akhirnya dia keluar daripada UMNO. Dia tubuhkan parti PBM, akhirnya dia sendiri keluar daripada parti PBM. Kemudian dia tubuh pula parti Pejuang, pun dia keluar daripada parti Pejuang. Dan sekarang ni katanya semalam menurut laporan akan menyertai parti Perkasa pimpinan Datuk Ibrahim Ali. Jadi kata Saudara Jamil Ibrahim, cekai lah dia kata. Kalau orang Kedah kata macam ni, cekai lah. Keluar sana keluar sini tak selesai masalah. Tetapi bagaimanapun jangan lupa dia merencanakan sesuatu. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh leka. Jangan ingat bila dia kalah, ini hilang wang pertaruhan waktu pilihan raya di Langkawi tu hari, dia akan berdiam diri. Tidak. Dia tentulah menyusun strateginya, berhati-hati saja. Begitu juga kita dengar. Walaupun sekarang ni dah jadi DJ terhebat kononnya di Hot FM, Saudara Khairi Jamaluddin. Saya dengar juga cara-cara dia bercakap dan sebagainya. Tapi dia tetap menyalahkan UMNO. Ini orang tak pernah berterima kasih kepada UMNO, saudara. Konon-kononnya dia hebat lah. Cuma sekali lagi saya nak ingatkan, kalau dia hebat, takkanlah Pak Lah, waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri dan dia sebagai penasihat di tingkat 4, boleh hilang penguasaan 2/3. Kalau dia hebat, waktu dia jadi Ketua Pemuda, taklah mengelonsor pimpinan UMNO di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib. Kalaulah dia benar-benar hebat, yang kononnya ada magnet, itu kata sahabat saya Datuk Ismail Sabri, dia kata KJ ni ada magnet. Kalau dia hebat, tentulah dia menang pilihan raya lepas. Kalah juga bila dia bertanding di Sungai Buloh. Apa hebatnya? Saya kadang-kadang kalau kita nak bercakap, biar berfakta. Zaman Pak Lah yang merosot kerana bila hadir sebagai tingkat 4 dengan Pak Lah juga royuk. Kemudian dia jadi Ketua Pemuda saudara. Jangan lupa. Zaman Datuk Seri Najib royuk. Dan lepas itu dia bertanding ahli parlimen jawatan di Sungai Buloh zaman Datuk Seri Zahid Hamidi pun royuk. Jadi hebat mana? Saudara Nasir Razak dia kata saudara tak boleh begitu saudara. Dia tidak melingkup ke UMNO saudara. Jangan begitu. Jangan kita menuduh. Saya cuma memberi gambaran fakta. Kalau saudara mengatakan Datuk Zahid Hamidi hebat melingkup ke UMNO, tang mana dia melingkupkan? Apa tindakannya? Ini kan saya haraplah saudara, bila kita nak berhujah, kita mesti berhujah dengan fakta. Saya memberi gambaran. Siapa boleh menafikan? Waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri, dia ambil daripada Dr. Mahathir, itulah yang terhebat. UMNO Barisan Nasional mencapai kejayaan dalam pilihan raya 158 kursi. Paling besar dalam sejarah. Tapi satu penggal. Hadirnya Khairi, duduk dalam tingkat 4 yang dia kenal sebagai the fourth floor boy katanya. Saudara.
kahwin dengan anak Pak Lah, menantu Pak Lah. Pak Lah pun kata bahawa dia ni Hang Nadim dan sebagainya. Hilang penguasaan 2/3. Akhirnya Tun Abdullah Badawi mengambil keputusan berundur selepas Dr. Tan Sri Muhyiddin minta dia berundur dan sebagainya. Selesai era Pak Lah, naik Datuk Seri Najib. Saya jangan lupa, dah waktu itu dia jadi ketua pemuda. Yang kalau ada magnet di kalangan anak muda, tentulah bertambah ramai lagi undi sokongan pemuda. Tak juga. Bukan hilang 2/3, malah kan hilang kerajaan. Jangan lupa saya. Masih lagi bertahan sebagai orang politik apabila pembentukan ahli kabinet, dia masih jadi ahli parlimen di kawasan Rembau. Dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Apa jadi? Itu masalahnya. Dan bila dia bertanding, waktu Datuk Zahid Hamidi pula jadi Presiden UMNO, bukan saja 79 kursi, seruyup-ruyupnya tergolek dok. 26 kursi saja UMNO pegang yang dapat. Itu keadaannya saudara. Lebih tak ada saudara. Jadi kalau dia mengatakan dia hebat, jadi dalam keadaan begini, hari ini saya ingin mengingatkan bahawa pimpinan kerajaan hari ini, pimpinan kerajaan perpaduan, yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim harus berhati-hati. Sebab rakyat menanti sekarang ni, kalau dia masih lagi sikapnya mewawarkan sesuatu persoalan yang dilontarkan, yang dilihat seolah seperti seorang pembangkang, rakyat kita sampai bila? Rakyat tidak boleh lagi didengungkan hanya dengan isu-isu politik. Rakyat nak tahu adalah penyelesaian. Apa penyelesaian sekarang ni? Masalah harga barang macam mana nak dikurangkan. Tetapi kalaulah seandainya wang di poket rakyat itu banyak, poket penuh, mahal macam mana pun rakyat mampu, tak juga jadi masalah je saudara. Tapi kerana bila poket semakin menipis, pekerjaan semakin menghilang. Saya dah bagi penjelasan 2-3 malam lepas. 2 juta saudara rakyat yang masih menanti peluang pekerjaan. Sekitar 235,000 graduan-graduan yang keluar daripada pusat pengajian tinggi yang menanti pekerjaan. Itu yang kita alami sekarang. Jadi bagaimana nak menyelesaikan persoalan ini? Takkan nak tengok lagi bertambah Grab. Tadi saudara, saya pergi ke bangunan UMNO, saya naik Grab. Yang memandunya tu kebetulan saudara. Kebetulan seorang wanita suri rumah. Kesian saya bila saya kata, "Dek, macam mana you buat Grab ni?" Dia kata, "Saya bawa Grab ni daripada pukul 6 pagi. You tinggal di mana?" Dia kata, "Saya tinggal di Ampang." Saya di PJ. Dia kata, "Hanyut macam sabut lah saya ni. Sekadar letih dah ni." Dia kata, "Dia dekat pukul 2 ni, saya rasanya," dia kata, "nak balik dah. Tak larat dah." Dia kata, maklum sajalah wanita yang sudah berumah tangga, yang punya anak, terpaksa untuk membantu kehidupan keluarganya. Saya tanya, "Suami macam mana?" Suami pun cuba juga bawa Grab lah. Nak buat macam mana sekarang ni? Jadi bergilir-gilir lah saya dengan suami saya. Saya mendengar begitu, saya terpanggil perasaan saya. Apakah ini yang akan kita hidangkan pada rakyat untuk masa mendatang? Dulu saya bertanya juga, "You dulu kerja?" Dia kata. "Swasta ke kerajaan?" "Swasta." "Swasta mana?" "Kerja bank." Dia, "Allah," saya kata. Salah seorang pegawai bank yang terpaksa diberhentikan. Ini gambaran saudara. Saya selalunya, sebab itu saya memilih untuk naik Grab daripada memandu kereta. Saya naik Grab, saya lihat, saya berbual dengan pemandu Grab. Begitu juga kalau saya menaiki kenderaan macam MRT dan sebagainya, saya melihat penuh sekarang ni prasarana ataupun kenderaan awam. Saya lihat ramainya orang menggunakan kenderaan awam ini kerana mereka cuba untuk berjimat cermat. Saudara, kedai-kedai masih lagi lengang. Tadi saya cuba makan juga dekat salah sebuah coffee house di bangunan UMNO. Pun walaupun ramai, ada ahli parlimen ada, ahli dalam negeri ada, tapi lengang saya. Lengang. Adalah 3-4 meja saja orang duduk. Sebab bukan musim pemilihan lah. Tetapi bagi saya bertanya dengan adik-adik yang menjadi waiter ataupun pelayan. Dia kata beginilah keadaannya. Dia kata, melainkan kalau hari persidangan UMNO ramailah. Hari lain tak ada. Hari lain dia kata sunyi. Satu hari berapa ramai datang? Dia kata datanglah dia bukan 10-15 orang. Itu pun mereka bertugas di pejabat CIDB yang menyewa di bangunan UMNO. Itu saja dia kata.
Malahan masing-masing cuba untuk mengurangkan perbelanjaan. Saya tadi turun dekat dengan Surian, MRT Surian, ingat nak beli nasi kandar Hamidiah. Rupanya Hamidiah pun dah tutup, saudara. Hamidiah di Kota Damansara sudah pun ditutup. Kenapa? Tentulah tak ada pelanggan. Bila kita ada pelanggan, bagaimana? Sewanya mahal, pekerjanya ramai, dan sedangkan jualan sedikit. Macam mana saya laporkan 2 hari lepas, saya pergi ke Nilai 3, sunyi sepi. Saudara, semalam sahabat saya, saudara Nordin, dia pejuang anak muda di Perak, dia berehat di Pulau Pangku, pun sunyi sepi. Saudara ini Aziz Ali, dia kata banyak keterisan berlaku. Itu yang lepas dan sekarang ni nak diperbaiki. Dah bocor, ni bukan senang nak ditampal. Kalau bata yang bocor nak ditampal gejala pun nak tunggu kering tak. Saudara Aziz Ali, dia kata audit pun dah bagi tahu benar. Kalau ikut daripada Jabatan Audit, mereka sudah menyatakan terlalu banyak salah urus takbir, salah tata kelola wang negara yang tiris. Ini saudara, saya ingat sekarang ni. Sebab itu saya katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim harus berhati-hati. Kerana dalam keadaan sekarang ni, rakyat menanti apakah santunan yang bakal anda lakukan untuk negara kita ini. Soal serangan tu biasalah. Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri memang diserang habis-habisan oleh pihak pembangkang. Tapi saya menerima banyak kiriman saudara daripada teman-teman yang bertanya. Ini persoalannya sekarang ni begitu juga menyentuh soal undang-undang. Ramai kawan-kawan bertanya dengan saya, bila ke Hakim Nazlan ni nak dibicarakan? Bagaimana kedudukan Jolo? Bagaimana kedudukan dengan Zeti Aziz? Hari ini pembicaraan di Mahkamah Rayuan ditangguh pula. Kemudian adalah saya tengok tadi ada dalam media sosial, konon katanya Datuk Seri Zahid pergi, tak ada pun, dia ada di Parlimen. Artinya sekarang ni orang boleh menabur segala macam berita, sama ada bohong ataupun tidak. Fake news. Kadang-kadang kita harus melihat satu benda itu sekarang ni, kalaulah berita-berita boleh disebarkan begitu mudah, seolah tidak ada kawalan. Masalah tentang pembicaraan Datuk Seri Najib masih lagi ditangguh. Malahan ada soal beliau mencabar tentang penghakiman beliau dipenjarakan. Katanya hanya sampai bulan Ogos nanti baru dibicarakan. Jadi rakyat melihat apa benda nak jadi negara kita ni, saudara. Hari ini orang melihat dua makhluk paling kebal hingga saat ini, dua orang, Zeti Aziz dengan Hakim Nazlan. Ini yang membuatkan saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim fikir-fikirkanlah bagaimana untuk menyantuni persoalan ini. Kalau tidak nanti saudara akan mengalami defisit keyakinan rakyat. Dalam saya mengharaplah ya sekarang ni isu Tasimuddin ini masih lagi dalam keadaan berbolok-bolok. Semalam saya dah jelaskan, kemarin pun saya katakan, isu Tasimuddin saya melihat seolah-olah beliau macam kelang kabut lah. Sepatutnya bila balik daripada di soal siasat oleh pegawai SPRM, tak payahlah bercerita dengan media apa yang berlaku. Siapa saja pun kalau di soal siasat oleh SPRM, sepatutnya tak boleh membuat sidang media ataupun memberitahu masa. Kerana itu prosedurnya SOP. Tapi ini boleh menggugat usaha-usaha siasatan yang dilakukan oleh pihak SPRM. Tapi nampaknya mengelabah semacam saja. Dia beri keterangan kononnya bahawa itu perkara biasa. Itu soal mereka lah, diceritakan satu persatu. Malah sekarang ini, semacam saya katakan semalam, pertubuhan atau persatuan kontraktor Melayu Malaysia sudah pun menyanggah. Saudara Harisani minta saya suruh Datuk Seri Anwar campur tangan kehakiman. Tak, saya minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Menteri Kehakiman kena lihat bagaimana sistem kehakiman ini perlu dibaik pulih dengan segera. Itu saja, bukan campur tangan. Jangan saya. Kalau dia campur tangan, dia tidak menunaikan apa yang diutarakan selama ini. Dia tidak mahu pimpinan mencampuri urusan mahkamah. Saudara Osma, dia kata petang tadi naik teksi ke Hospital Selayang.
Kemudian ada sembang-sembang PM10 hanya bertahan 2 tahun katanya. Itu keadaan saudara. Warga pemandu teksi pun bercakap begitu. Sebab itu saya merasakan perlu dilihat keadaan-keadaan begini supaya kita nakkan kestabilan politik berterusan. Kembali cerita tentang Tan Sri Muhyiddin. Saya melihat apabila Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, itu apabila Datuk Seri Muhammad Fadil Hassan selaku Presiden PKM, dia sudah menyanggah. Dia menyanggah kenyataan Tan Sri Muhyiddin apabila mengatakan bahawa kontraktor-kontraktor yang mendapat award, direct award ataupun projek melalui jana wibawa itu, dia kata bahawa hanya mereka yang rapat dengan parti politik. Ertinya ramai yang tak dapat. Memang pun Tan Sri Muhyiddin ada menyatakan 46 ke 64 ataupun 54. Seingat saya dia kata itu 54 syarikat saya dapat. Kenapa 54? Sedangkan yang menderita kesan daripada PKP beribu. Saudara lihat laporan saya sepanjang PKP, rasa tak silap saya 1,500 ke 2,500 kontraktor kelas A bungkus. Tapi kalau setakat 54 ni, ini yang menimbul persoalan. Jadi agihan projek katanya, menurut saudara Datuk Seri Muhammad Fadil Hassan selaku Presiden PKMN, dia kata sepatutnya agihan projek sepatutnya adil, bukan hanya kepada kontraktor yang rapat dengan Perdana Menteri ataupun dengan menteri yang berkaitan. Projek Jana Wibawa ini adalah inisiatif Kerajaan Perikatan Nasional yang dilihat seolah macam tercemar lah bila adanya siasatan, kononnya adanya melibatkan skandal sampai 300 juta dan sebagainya saudara. Tapi cuma bila saya cuma menghayati satu persatu setiap kenyataan, tiba-tiba sekarang ni Tan Sri Muhyiddin sudah meletakkan kesalahan pada Tengku Zaprul pula. Seolah sebab dia kata yang mengwujudkan, mencadangkan Jana Wibawa ini adalah Menteri Kewangan sendiri, Tengku Zaprul. Tengku Zaprul lah dilihat seolah yang meluluskan. Saya tak meluluskannya katanya. Ini juga menimbulkan persoalan. Saya melihat banyak media sosial sudah mempertikaikan kenyataan tersebut. Dan sebab itu SPRM juga tak senang dengan cara Tan Sri Muhyiddin menjawab secara media massa. Kalau nak jawab waktu mereka siasat, berjawab begitu. Tak payah cerita kepada rakyat. Apa tujuannya kita pun tak tahu. Saya bukan nak marah ataupun nak membedal, tak ada. Saya nak beri pencerahan. Ni komen saya sepatutnya tidak perlu dijelaskan pada orang ramai. Kalaulah merasakan bahawa kes itu akan dibawa, jawablah nanti. Itu persoalannya. Bukan hanya menjawab, bercakap dah salah Tengku Zaprul pula dah. Tengku Zaprul tentulah dia akan mempertahankan dirinya nanti. Kalau disiasat nanti dia kata saya cuma mencadangkan sebagai Menteri Kewangan, tapi meluluskan bukan saya. Sebab orang superior daripada saya, orang di atas saya adalah Perdana Menteri. Pula dah. Maka dalam keadaan sekarang ni, itu saya cakap kalau orang Perak kata bertolong-tolong lah. Orang ni salah orang ni, orang salah ni. Tapi tak menyelesaikan persoalan. Kita cuma mempersoalkan apakah rancangan ekonomi yang mahu diwujudkan oleh Tan Sri Muhyiddin waktu itu. Kerana waktu itu dia juga yang bercakap di kaca TV. Yang saya ingat katanya kerajaan menyediakan sekitar 600 bilion sebagai rancangan ekonomi. Jadi pada pemahaman rakyat, setumpuk duit tu ada 600 bilion lah. Tapi sekarang ni bahawa itu tak masuk EPF, moratorium, itu yang rakyat tak mau tahu. Sebab waktu anda berucap, anda bercakap di kaca TV, apakah anda mencari populariti? Artinya tidak tuntas. Dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak mengikut jejak yang sama. Akhirnya juga Datuk Seri Anwar juga akan dibenci oleh rakyat. Ini keadaannya saudara. Saya haraplah dalam persoalan tentang isu rancangan ekonomi, isu pembelian vaksin. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun kata dia dah tahu. Dan dia pun telah menyerahkan fail-fail ini kepada pihak berwajib. Biarlah mereka menjawab. Soal sama ada Khairi nak jawab ke, itu masalah dia. Terpulanglah pada SPRM, biarlah SPRM yang membuat penjelasan. Saya ingat bahawa politik ni kita diam. Tak payahlah nak buat komen itu dan ini. Akhirnya nanti orang kata tak habis-habis. Masih lagi bertelagah politik. Itu keadaan secara. Sebab saya tengok juga, betul juga Perikatan Nasional punya wanita, dia sudah pun membuat laporan polis. Ketua Wanita Perikatan Nasional, Datuk Azlinda Abdul Latif. Kemarin katanya
telah diberitakan membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mendakwa berlakunya fitnah politik terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak selesai lagi. Pula dah. Saya pun tak tahu kenapa pula membuat laporan polis. Jadi saudara-saudara, jadi keadaan begini, maka keluar berita. Satu dunia akan tahu Malaysian Prime Minister been sued by the political party. Ini keadaannya. Sebab itu saya mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan sekarang ni santun masalah rakyat. Soal kebejatan dalam mereka yang mentadbir yang dulu-dulu tu, itu biarkan pihak yang berwajib. Kerana tidak ada sesiapa pun yang mengatasi undang-undang. Jangan risau. Rakyat akan sendiri berdiri teguh di belakang Datuk Seri seandainya kerajaan pimpinan Datuk Seri melaksanakan undang-undang yang mematuhi prinsip rule of law. Bukan untuk membalas dendam. Saya tak bersetuju nak balas dendam sebab itu mereka. Sebab itu saya cakap terus terang, saya tak bersetuju cara Dr. Mahathir melakukan tindakan yang dilihat sebagai dendam politik. Tak dendam macam mana? Naik saja jadi Perdana Menteri, terus rumah Datuk Seri Najib bulan puasa dipunggah, diselongkar dan sebagainya, sehingga kan rumah Tuan Puan Rahah pun dipecah siling. Saudara, jadi keadaannya orang melihat, rakyat melihat, kenapa rakyat kerajaan sekejam itu? Itu keadaannya, saudara. Begitu juga bila dalam tempoh 10 hari kerana tidak mahu membawa ahli-ahli daripada UMNO, ahli Parlimen UMNO menyertai PBM, Dr. Mahathir pun minta supaya ada tuduhan terhadap Dr. Zahid Hamidi. Sampai sekarang lagi benda itu berkelibut dalam fikiran rakyat. 87 tuduhan, 87 tuduhan. Itu keadaannya. Dan saya haraplah Dr. Seri Anwar Ibrahim tidak mengulangi. Biarkan pihak berkuasa yang diberi tanggungjawab untuk menyiasat, biarlah mereka menyiasat. Kepada Tan Sri Muhyiddin saya kata tak payahlah nak menjawab, nak menjelaskan. Sebab segala-galanya nanti akan terjawab. Ini saya lihat Tan Sri Muhyiddin cakap begini, SPRM pula kata begitu. Bila nak selesainya? Rakyat nanti dengan keadaan kelaparan. Saudara jangan lupa, saudara, kalau ini keadaannya, seandainya, banyak orang bertanya dengan saya, bagaimana kedudukan kluster-kluster broker ni? Saya kata seandainya Tan Sri Muhyiddin dibawa ke muka pengadilan ataupun diseret ke mahkamah ataupun dituduh dan sebagainya, saya yakin kluster broker yang berada dalam UMNO ni mereka juga akan hilang arah. Sebab masih terdapat, tadi saya pergi ke bangunan UMNO, rumah UMNO, sejumlah lebih daripada 154 orang sudah pun mendaftar untuk bertanding jawatan. Yang naik tanding jawatan Majlis Tinggi UMNO cuma 25 orang aja. Ramai nak bertanding saya. Saya bertemu juga naib ketua wanita UMNO Malaysia, Datuk Nurliza. Dia ahli wanita Pulau Pinang. Saya bahagian Gelugur katanya. Dan beliau menyatakan beliau pun runsing melihat bagaimana perbalahan, macam mana pertandingan sebagainya. Dia tak mau komen lah. Dia kata sebab dia sebagai naib ketua wanita, dia mau melihat kedamaian dicetuskan dalam pergerakan wanita. Sebagai naib ketua wanita, sebab hari ini saya dah berpesan, Kak Ijat tu sudah lah Kak Ijat. Kalaulah Datuk Noraini tidak mampu untuk menangani masalah wanita, saudara, jadi Datuk Nurliza lah orang paling baik sebagai naib ketua wanita. Ataupun banyak lagi Datuk Syahzah, Datuk Syah, yang lawyer-lawyer yang ada ramai. Tapi Kak Jad nak masuk ni saya rasa ngeri. Saya bimbang sebab ini orang kan masih lagi orang tak lupa tentang isu walaupun dah 15 tahun, betul Kak Jad kata 15 tahun dah isu sebut dan telah pun diselesaikan, tapi benda tu masih dalam pemikiran rakyat tak sesuai untuk UMNO menghadapi masa depan yang kita dalam peringkat nama baik. Cuma saya bersyukurlah saya tengok sekarang ni macam cucu Tun Razak, anak Datuk Seri Najib, iaitu Datuk Rasifuddin. Dia pun menawarkan diri untuk bertanding naik presiden, naik ketua pemuda je, bukan nak jawatan 3 ketua pemuda, tidak. Dia step by step. Okey lah tu, tak ada masalah. Bukan terus jadi ketua pemuda. Cuma saya lihat bila saya bertanya dengan Datuk Lokman kata dia masih menimbangkan lagi. Jadi arti saat ini pemuda cuma 2 orang yang telah pun mengesahkan akan bertanding, iaitu saudara
Asmuni dengan yang telah pun disiasat oleh pihak lembaga disiplin katanya, Saudara Aman, Ketua UMNO bahagian Subang. Saudara, dan saya melihat Kak Jad masih lagi kekal nak bertanding. Saya tak tahulah, terpulang pada ahli wanita lah. Anda lebih arif dengan pimpinan anda. Datuk Norani pun saya kata bukan tak ada buat kerja juga. Soalnya sokong tak sokong presiden, bagi saya itu bukan isunya. Saya lebih suka Kak Jad, saya tak tahulah. Saya tak condemn Kak Jad, saya bukan nak memburuk-burukkan calon, tidak. Saya rasakan kalau Kak Jad benar-benar ikhlas masuk ke gelanggang untuk membantu wanita. Saya tak komen saya tak condemn Kak Jad, saya tak condemn Kak Norani, saya tak condemn siapa pun. Cuma saya beri pandangan saya dalam keadaan sekarang UMNO sedang nak dipulihkan. Jadi apakah kehadiran itu menguntungkan parti ataupun tidak? Itu saja, bukan saya nak condemn, tidak saudara. Saya tidak pernah berhasrat pun saudara untuk memburukkan Kak Jad. Sebab saya pun rapat juga dengan Kak Jad. Saya rapat dengan mantan sesi politiknya Datuk Syuhaimi. Cuma saya kata fikirkanlah. Dan wanita penting dalam politik. Orang suka. Orang suka kalau sesuatu yang boleh merosakkan UMNO ni, orang suka, sedap. Bukan orang UMNO, di luar UMNO saudara. Itu keadaan saudara. Dan saya lihat dalam keadaan sekarang ni, macam Puteri pula nampak gayanya ramai pula bertanding. 6 orang. Yang terbaru adalah naib ketua Puteri UMNO Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi. Akhirnya dia pun masuk gelanggang juga nak menawarkan diri bertanding jawatan ketua Puteri. Kerana Datuk Zaidah Zarek Khan sudah pun mengambil keputusan tidak meneruskan jawatan itu. Jadi ada 6 orang. Okey lah tu bagi saya, lagi ramai the more the merrier. Tetapi kenapa ramai sangat? Seperti tidak ada formula, seperti tidak ada perbincangan. Kalau nak bertanding biarlah dalam 2-3 orang. Saya melihat bila ada pertandingan nanti, tentulah akan ada permusuhan, itu saja. Bukan saya melihat bila pertandingan itu demokrasi, tidak saudara. Tapi kadang-kadang kita harus melihat dalam saat kita nak menyuburkan demokrasi itu, apakah ia menguntungkan parti. Itu persoalan yang saya lihat. Sebab itu tadi saya pergi meninjau, saya berbual dengan Tan Sri Syarif Samad selaku pengurusi pemilihan UMNO kali ini. Dia menyatakan bahawa pihaknya memang buat terbuka, siapa saja free for all boleh bertanding. Tetapi harapannya agar setiap calon-calon yang bertanding itu perlulah mematuhi tata etika yang telah pun ditetapkan oleh UMNO. Jangan sembarangan. Dia tak ada masalah, dia kata nak bertanding. Cuma dia kata semua garis panduan dah buat. Dan saya nak ucapkan terima kasih pada Tan Sri Syarif tadi. Dapat pula dia masuk dalam live saya jam 3 petang. Kerana waktu itu saya tidak mengizinkan untuk bercakap politik semasa. Dia ceritalah zaman-zaman dia dulu. Cuma dia kata dia ingin berpesan kepada ahli-ahli, janganlah kita merosakkan imej UMNO ini dengan politik wang. Itu saja saudara. Jangan kita rosakkan UMNO ini dengan politik wang. Dan beliau tidak akan toleransi saudara. Saya tak condemn saudara. Saya puji naik wanita. Apa salahnya? Apa salah saya memuji kalau yang baik? Saya tak condemn. Saya kata Kak Jad nak bertanding, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, bertandinglah. Cuma apakah kehadiran kita itu, saya khawatir, saya kata kebimbangan saya. Sebab ini akan jadikan isu politik oleh parti pembangkang. Itu saja saudara. Saudara Robiah Zakaria, UMNO nampak relevan bila bersama kerajaan perpaduan. Memang tidak dapat dinafikan sekarang ini bila dah kembali dalam kerajaan perpaduan ini, nampak gayanya lebih baik daripada waktu UMNO bersama-sama dengan parti PBM ataupun Perikatan Nasional. Waktu Tan Sri Muhyiddin dulu tu memang kita ni maklum sajalah macam-macam. Tetapi bagi saya lah, dalam keadaan begini saya cuma nak mengingatkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya lebih berhati-hati. Tambah-tambah lagi dalam musim pemilihan kali ini, tentulah serangan semakin hebat pada timbalan pada menteri anda. Ini juga perlu dilihat, perlu diperhatikan. Dan soal fitnah-memfitnah, saya mengharapkan agar warga UMNO sudah-sudahlah kita untuk melakukan fitnah dan sebagainya saudara. Sebab negara kita ni saudara, saya melihatlah, saya cukup bimbang. Kalaulah suasana politik ini tidak dapat
disantuni sedamai mungkin, ekonomi kita akan tentulah terseret sama untuk berada dalam suasana yang tidak tentram. Rakyat hari ini saya suka mengingatkan pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya suka ingatkan kepada Timbalan Perdana Menteri. Dua orang tu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Zahid Hamidi dan Datuk Fadilah Yusof dan anggota jemaah Kabinet Menteri. Kalau boleh, saudara, kalau boleh kurangkan bercakap, banyakkan melaksanakan perancangan dan lakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Rakyat menanti 4 Februari ni. Jangan dihampakan rakyat. Rakyat cukup tertekan selama 4 tahun. Sudahlah. Sebab itu saya mengatakan dalam keadaan sekarang ini, politik hari ini, kalaulah kita tak mampu untuk menjelmakan kestabilan, pastilah rakyat akan terus menderita. Ingat saudara, sebab itu tadi awalan saya tadi tu, saya kata saya kecewa dengan apa yang saya lihat di Parlimen. Mudah-mudahan besok wakil-wakil rakyat dia bercakaplah, tolonglah berjuang untuk rakyat. Banyak isu yang perlu dipertahankan, yang perlu dilontarkan. Isu keperluan sebarang pekerja, isu tak ada pekerjaan, isu ekonomi rakyat, bagaimana gaji pendapatan rakyat juga berkurangan. Kita tidak mempunyai satu tangga gaji yang benar-benar mantap. Itu keadaannya. Saya haraplah agar warga di Parlimen besok tolonglah jelmakan sesuatu atas nama perjuangan demi rakyat. Sebab waktu kamu menawarkan diri nak jadi ahli Parlimen, bertanding sama ada anda mewakili Parti UMNO, Parti Amanah, Parti PKR, sama ada Parti Perikatan Nasional, Parti PAS, semua mengatakan kita nak berjuang untuk rakyat. Tapi bila berada di Parlimen, anda menghampakan rakyat. Itu yang membuatkan saya bosan kadang-kadang saya. Jadi saya haraplah ahli-ahli Parlimen tolong perbetulkan kemudi bahtera perjuangan politik anda. Kita tunggu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.